Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung lagi kelas matematik tingkatan 2 bab 11 transformasi isometri. Hari ini kita akan masuk jenis transformasi yang kedua, iaitu pantulan. Okey, untuk hari ini standard pembelajaran 11.3.1 mengenal pantulan. Okey, pantulan ialah jenis transformasi yang kedua. Okey, yang pertama ialah translasi yang kita dah habis belajar. Okey, untuk tajuk hari ini kamu buka buku teks muka surat 218. Okey. So di sini ada diberi situasi berkaitan dengan pantulan. Okey, antara situasi harian ataupun contoh yang mudah untuk tajuk pantulan ialah situasi apabila kita melihat cermin. Okey, kamu bayangkan kamu melihat cermin. So apabila kita melihat cermin, okey, contoh kita nak sikat rambut, kita lihat cermin. Okey, sambil menyikat rambut, kita akan dapat melihat rupa paras kita dalam cermin tersebut. Okey, betul kan? So kita lihat, kita berdiri depan cermin, kita sikat rambut, di depan cermin tu kita akan lihat rupa paras kita. Bukannya belakang kita, bukannya rambut yang kita sikat. Kita akan nampak muka kita di dalam cermin tersebut. Okey. So ini adalah situasi pantulan sebenarnya yang paling mudah untuk kamu faham. So image di dalam cermin. Image atau wajah kita di dalam cermin itu ialah hasil pantulan. Okey. Pantulan tu apa maksud dia? So pantulan ialah transformasi yang berlaku apabila semua titik pada satah dibalikkan. Okey, dibalikkan dalam satah yang sama pada suatu garis. So ini maksud pantulan. Okey, dibalikkan, ada perkataan dibalikkan dekat situ. So pantulan ni akan berlaku pada satah yang sama pada suatu garis. So dalam pantulan akan ada suatu garis. So garis itu adalah apa? So garis tersebut dinamakan paksi pantulan. Okey, yang ini pun benda yang penting untuk pantulan. Dalam pantulan mesti ada paksi pantulan. Okey. So di bawah suatu pantulan, okey, ini ciri-ciri transformasi pantulan. Ada 4 ciri dekat sini. Objek dan image. Okey, objek dan image berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Yang kedua, objek dan image-nya mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Okey, maksud dari sini, contoh kalau di sini ada segi 4 tepat. Okey, ini objek. Ada satu garis kat sini. So di manakah image? So image akan duduk di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Betul-betul dia akan bertentangan. Dia akan duduk bertentangan. Okey. Dia akan duduk bertentangan di sini. So ini adalah image. Dia duduk sebelah kanan. Itu maksud ayat tadi itulah. Dan jarak dia sama. Ni jarak daripada sini, daripada objek pergi ke paksi pantulan. Ni tengah ni paksi pantulan. Daripada paksi pantulan pergi ke image sama. Jarak dia sama. Ini kata jarak serenjang. Okey. So itu adalah ciri nombor 3. Ciri nombor 2. Iaitu jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Okey, bentuk dan saiz image. Okey, bentuk dan saiz image adalah sama dengan objek. Maksudnya kalau tadi segi 4 tepat, jawapannya segi 4 tepat jugalah. Macam kamu lihat cermin, kamu yang berdiri depan cermin, muka kamu lah di dalam cermin, bukan muka adik kamu ke, muka kakak ke, muka abang. Mesti muka kamu lah juga di dalam cermin. Bentuk saiz samalah. Bentuk muka, saiz muka mesti sama. Apa yang real punya di luar diri kamu dan apa yang ada di dalam cermin, iaitu hasil pantulan, iaitu image. Yang terpantul di dalam cermin tu sama, cuma yang berbeza bentuk, saiz image sama, tetapi yang ni yang beza antara pantulan dengan translasi, iaitu orientasi. Orientasinya songsang. Apa maksud orientasi songsang? Dia bertentangan atau berlawanan. Maksudnya bila kamu lihat cermin, muka kamu akan nampak di dalam cermin. Itu yang dikatakan orientasi songsang. Bukannya bila kamu pandang cermin, belakang kamu yang nampak kat cermin. So boleh nampak tak situasi kat situ? Bila kamu lihat cermin, muka kamu di dalam cermin. So itu yang dikatakan orientasi songsang.
So, nombor 4, image bagi suatu titik. Kalau titik, kalau image, bentuk yang sama lah. Contoh tadi muka kita lah dalam cermin. Kalau bentuk segi empat tepat, segi empat tepat lah juga yang terhasil. Tapi kalau image bagi suatu titik saja, satu titik, satu dot. Okay. So, image untuk titik, suatu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Contoh ni. Okay. Contoh, ni paksi pantulan. Okay, ini ada satu titik A. Titik A. So, titik A ni objek. So, mengalami pantulan pada paksi inilah. So, titik ini juga adalah image. Dia tak berubah. Dia duduk di situ juga. Itu maksud dia. So, nanti kalau kita lihat contoh, kamu fahamlah apa yang dikatakan. Image bagi satu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Dia tak pindah pergi mana. Sebab dia duduk di paksi pantulan, itulah objek, itulah image. Okey, so ini pengenalan awal untuk pantulan. Okey, sambung lagi nota berkaitan dengan pantulan. Okey, yang keenam, simetri. Okey, dalam pantulan ada simetri. Simetri ialah suatu padanan dari segi saiz dan bentuk di antara satu bahagian atau sisi suatu arah objek. Itu maksud simetri. Nombor 7, garis simetri ialah garisan yang membahagikan suatu bentuk kepada dua bahagian yang kongruen. Okey, suatu bentuk kepada dua bahagian yang kongruen. Okey, perkataan kongruen. Perkataan kongruen kamu dah belajar dah untuk awal bab 11. Maksud dia di sini, contoh paling mudah, kertas A4. Kertas A4. Okey, kertas A4. So, ini kertas A4 yang berbentuk segi empat tepat. Okey, so ada berapa paksi simetri untuk kertas A4? Maksudnya kita boleh lipat di berapa tempat untuk menjadikan kertas A4 tu kepada dua bahagian yang kongruen, dua bahagian yang sama saiz, sama bentuk. So, kita boleh lipat arah mengufuk macam ni kan. Ni garis putus-putus nampak tak? Yang saya buat ni. So, kalau kamu lipat dekat situ, so dia akan bertindan. Kedua-dua bahagian garis A4, kertas A4 tu akan bertindan. Okey, ini satu garis simetri. Kita juga boleh lipat arah mencancang macam ni. Okey. So, kamu lipat daripada kiri pergi kanan. Tadi kamu lipat daripada atas ke bawah atau bawah ke atas. Okey, ni kamu lipat daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. So, boleh juga dapat dua bahagian yang sama saiz dan sama bentuk. So, itu yang dikatakan garis simetri. So, dalam paksi pantulan dalam tajuk pantulan ada garis simetri. So, garis ini ialah pembahagi. Garis simetri tadi ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis yang menyambungkan objek dan image. So, garis simetri ialah paksi pantulan bagi image dan objek. Okey. So, yang ke-10, sifat image bagi pantulan ialah, sifat dia sama bentuk dan sama saiz dengan objek. Sama macam translasi lah. Bentuk dengan saiz sama. Yang berbeza apa dia? Beza ialah orientasi. Orientasi yang berbeza. Image mempunyai orientasi berbeza. Yang berbeza, apa maksud berbeza? Bersongsang sisi dan membentuk image cermin antara satu sama lain. Ini yang beza dengan translasi. Translasi dia orientasi sama. Contoh, anak panah tunjuk ke kanan, objek anak panah tunjuk ke kanan, image pun anak panah tunjuk ke kanan. Tapi kalau dalam pantulan, objek anak panah tunjuk ke kanan, bila mengalami pantulan, image yang terhasil ialah anak panah tunjuk ke kiri. Dia akan bersongsangan. Itu maksud pantulan. Okey. So, ada tip dekat sini. Semua titik yang terletak pada paksi pantulan. Yang tadi yang saya dah terang tadi tu. Semua titik yang terletak pada paksi pantulan. Maksudnya ada paksi pantulan. Paksi pantulan tu garis. So, ada titik dekat garis tu. Maka, titik itu tidak berubah kedudukan. Okey, kedudukannya tetap di situ semasa mengalami suatu transformasi. Okey, so sekali kita lihat contoh, kamu akan fahamlah. So, banyak nota atau penerangan berkaitan dengan pantulan. So, salin dan fahamkan nota berkaitan dengan pantulan. Okey, di sini ada contoh dalam bentuk raja berkaitan dengan pantulan. Okey, so bila lihat contoh, kena ingat ciri yang tadilah. Okey, antara corak berikut yang manakah menunjukkan orientasi pantulan? So, kena ingatlah ciri dia. Ciri orientasi pantulan apa dia? Atau ciri pantulan, objek, image sama bentuk dan
orientasi songsang. Okey. So kalau kamu lihat dekat sini, nombor A. So bentuk sama, saiz sama, orientasi songsang. Betul tak? Dekat sinilah ni, tengah ni ada paksi pantulan. So ini contoh kalau ini objek. Okey. So ada satu garis paksi pantulan, ini adalah imej yang terhasil selepas mengalami pantulan. So jawapannya ya lah ataupun pantulan. Dah. Okey. Yang seterusnya anak panah. Okay, anak panah yang ini contoh kata gini kita label sebagai objek. So anak panah ni menunjuk ke arah kanan dan imej pun anak panah juga bentuk sama, saiz sama, tapi menunjuk ke arah kanan juga. Maksudnya orientasi dia sama. Kedua-dua pergi ke kanan. So ini bukan pantulan lah sebab orientasi dia sama. Untuk pantulan orientasi kena songsang. Bermaksud kalau objek anak panah pergi tunjuk belah kanan, imej anak panah kena belah kiri. Dia kena macam ni contoh. Ini objek. So bila mengalami pantulan, ini imej dia. Macam tu. So jawapan kat sini tidaklah. Okay, ataupun bukan pantulan. Macam tu. Okey. Seterusnya nombor C. Yang ni betul atau tidak? Ni pantulan lah. Ni bermakna kat tengah-tengah ni ada paksi pantulan lah. So nampak tak ni kat sini ada titik ni. Titik ataupun bucu untuk sisi titik atau bucu untuk rajah ni lah. So nampak bila titik ni kena paksi pantulan, contoh ini objek. So titik untuk bucu ni kena pantulan. So untuk imej pun dia tak bergerak di situ juga. Dia berkongsi titik yang sama. Dia tidak bergerak ke tempat lain atau dia tidak ada jarak. Dia tetap di situ juga. Dia berada pada paksi pantulan. So ini jawapannya ya atau pantulan. Okey, senang saja. Okey, contoh yang seterusnya kita nak melengkapkan lukisan di bawah. Maksudnya lukisan ni dia bagi sebahagian saja. So kamu kena lengkapkan yang sebahagian lagi. Yang telah mengalami pantulan. So garis putus-putus ni paksi pantulan lah. Okey, garis putus-putus tu adalah merupakan paksi pantulan. So kalau kamu lihat bermakna ini yang sebelah kanan ni, yang separuh ni, ini adalah objek lah. So kamu kena lengkapkan imej bagi objek ini yang telah mengalami pantulan pada garis putus-putus. So senang saja. Kamu nampak di sini adalah objek ni ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 titik. So bermakna belah kiri pun akan ada 5 titik. Okey, itu cara kita nak melengkapkan lukisan. So kalau di sini titik ni dah mengenai paksi pantulan, 2 titik mengenai paksi pantulan, so tidak berubahlah, di situlah titik tu. Tidak akan berubah. So itu adalah titik untuk imej juga. Okey. So yang kita kena pindahkan 3 titik lagi lah. So kita lihat titik ni. So titik ni daripada sini, daripada titik nak ke paksi pantulan ada berapa kotak? So kalau kamu lihat ada 2 kotak. 1, 2. So ke arah kiri pun dia akan 2 kotak. Sebab jarak dia mesti sama. So kamu pindahlah mari sini. 1, 2. So ini adalah titik yang baru, iaitu titik untuk imej. Buat dot atau senang kamu boleh buat pangkah. Pangkah yang kecil. Okey, dot pun boleh. Okey, untuk penanda sahaja. Okey, titik ni pula yang hujung ni berapa kotak? Okey. 1, 2, 3, 4. So pergi ke kiri pun akan jadi 4. 1, 2, 3, 4. So dia di ujung sini. So pangkah atau dot lah. Okey, so titik yang ini satu lagi, dia jarak dia 1 kotak. So dia akan pindah dari sini pun 1 kotak. So ini titik yang ke-3. So bermakna ada 5 titik. 2 titik tadi mengenai atau menyentuh paksi pantulan, tidak bergerak ke mana-mana. Dia akan berada di situ juga. So dah dapat ke 5 titik, ambil pembaris, sambunglah. Okey, daripada titik yang ini kita sambung. Guna pembaris Okey, sambung. Okey, seterusnya sambung ke sini. Okey, dan sambung ke sini. Okey, sorry terlebih. Dan sambung ke sini. Okey, nampak tak? Okey, bentuk dia akan jadi sama seperti belah kiri lah. Okey. Kamu kena sambung guna pembaris Okey, sampai ke sini saja. Turun bawah. Okey, so kamu kena sambung menggunakan pembaris. Guna pensel, tak perlu jangan guna pen. Untuk rajah kamu kena guna pensel. Keseluruhan kena guna pensel. Okey, kita teruskan lagi sedikit standard pembelajaran yang kedua untuk hari ini.
iaitu 11.3.2 memerihalkan pantulan. Maksud memerihalkan pantulan maksudnya kamu kena jelaskan pantulan tersebut. Okey, maksudnya jawapan kamu memang kena dalam bentuk ayat lah, ayat yang ringkas dan padat. Okey, menggunakan pelbagai perwakilan. So, untuk tajuk 11.3.2 ni buku teks, okey, rujuk buku teks muka surat 220. Okey. So, kita lihat ada dua contoh dekat sini. Dalam raja di bawah, segitiga M prime. Okay, M prime tu apa yang berkaitan dengan prime ialah image lah. So, segitiga M prime ialah image bagi segitiga M di bawah suatu pantulan. Okay, huraikan pantulan tersebut. Huraikan. Maksudnya kita nak jelaskan pantulan ni apa dia. Objek tu mengalami pantulan pada paksi pantulan di mana. Sebab dalam pantulan dia ada paksi pantulan. So, untuk soalan ni, langkah pertama kamu kena tahu dekat mana paksi pantulan. So, sebab jawapan kamu akan ada perkataan yang melibatkan paksi pantulan. So, kalau kita lihat dekat sini, yang warna pink ni, yang atas ni adalah objek lah. KM kan? So, ini adalah objek. So, objek ni mengalami pantulan dan dia duduk di bawah ni. Ini adalah image. Okay. So, bermakna kamu kena pasti di mana paksi pantulan berada. So, senang saja kita nak tahu paksi pantulan. Pilih satu bucu. Bucu yang depan ni. Okay. So, bucu yang depan ni sambung pi bucu yang sepadan dengan dia. Okay. So, kalau kamu sambungkan, nampak garis putus-putus yang dibuat ni. Kamu sambungkan dulu. Garis putus-putus buat dengan pen. Pensel dan pembaris. Okay. So, kamu kira ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. So, daripada titik objek bersambung ke titik image ada 4 kotak. So, bermakna paksi pantulan akan duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah maksudnya dia akan membahagikan 4 kotak tadi, 2 kotak lah, 2 kotak atas, 2 kotak bawah. So, kalau kita lihat, kita bahagi 2 kotak atas, 2 kotak bawah, garis yang terlibat kat situ ialah ni lah, ni, garis ni. Betul-betul mengenai paksi X, betul tak? Dah, paksi X. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh test untuk bucu yang ni pula. Pun sama, 2 kotak ni, 1, 2. Turun bawah, 1, 2. So, dia mengenai paksi X. So, bermakna paksi pantulan ialah paksi X lah. So, jawapan kamu saya kena nyatakan paksi pantulan tu apa dia. Kalau untuk situasi ni, kebetulan dia kena betul-betul pada paksi X. So, paksi X ni adalah paksi pantulan. Okay. So, jawapan kamu macam mana nak tulis? Macam mana nak tulis? So, kamu kena nyatakan pantulan ni melalui atau melibatkan atau ayat kamu ringkas saja. Okey. Objek M. Okey, antara ayat kamu yang kamu boleh tulis objek M. Okey, itu yang atas tu, yang di atas tadi objek M dipantulkan. Kena ada perkataan pantul lah. Okey, dipantulkan. Dipantulkan pada apa? Paksi X. Ni antara ayat kamu. Ayat ni boleh ubah. Okey, pada paksi X. Ayat ni boleh ubah. Tapi mestilah ada poin-poin yang penting. Ni antara ayat yang kamu boleh guna. Kamu juga boleh tulis objek M mengalami pantulan pada paksi X. Boleh juga. So, ikut. Mesti ada perkataan pantul. Mesti ada perkataan. Kalau ada perkataan paksi pantulan pun boleh. Okay. So, ikut ayat kamu tu. Nak tulis yang macam mana. Tapi, ayat tu mestilah padat dan ringkas. Kita lihat pula contoh B. Okay, contoh B sekarang. Rajah yang sama juga. Cuma sekarang objek tu ada di sebelah kiri. Okay, yang tadi objek atas kan. Image bawah. Sekarang objek ada di sebelah kiri. Dan mengalami pantulan. Dan kedudukan image ada dah di sebelah kanan. Okay. So, apakah, di manakah kedudukan paksi pantulan? So, step dia sama macam tadi. Kamu sambung bucu. So, kata kita ambil bucu yang atas. Okay, sambung dengan bucu yang atas image. So, kalau kamu sambung dengan titik garis putus-putus ni ada berapa kotak? 1, 2, okay, 2, 3, 4. So, buat mana dia akan duduk tengah-tengah? Mesti 2 kotak lah. So, bila kita kira 2 kotak, bertemulah dengan paksi Y. So, bermakna paksi Y adalah paksi pantulan. So, apa ayat kamu? Objek. Okay, objek M. Okay, objek M
mengalami, okey, mengalami, okey, mengalami pantulan pada paksi Y. Okey, mengalami pantulan pada paksi Y. So, ini antara ayat kamu. So, nanti kalau kamu nak buat latihan, ayat kamu perlu ringkas dan padat. Okey. So, ini contoh soalan untuk kita memerihalkan ataupun kita nak huraikan pantulan. So, bila dalam pantulan syarat utama mesti ada paksi pantulan. So, kamu kena cari paksi pantulan tu duduk di mana. So, untuk contoh ni, paksi pantulan tu betul-betul kena paksi X. Betul-betul kena paksi Y. Jadi, senanglah. Paksi pantulan tak semestinya kena betul-betul paksi X, paksi Y. Dia boleh berada pada bukan betul-betul paksi X, paksi Y. So, macam mana pula kamu nak buat huraian? So, jika paksi pantulan itu bukan pada paksi X atau paksi Y, okay, jadi kamu kena cari koordinat. Koordinat untuk paksi pantulan tersebut lah. So, yang tu nanti dalam latihan ada. So, kamu perhati betul-betul paksi pantulan tu duduk di mana. Contoh, kalau paksi pantulan tu katalah ini, kalau titik kan, ini titik M. Okay, titik M. Okay, dipantulkan kat sini. Kan, M prime. Okay, kat mana paksi pantulan? So, daripada M nak pergi M prime ni ada berapa kotak? 2 kotak kan? So, buat mana paksi pantulan duduk tengah-tengah ni? Kan? Ini paksi pantulan, ni paksi pantulan. So, macam mana kamu nak kata paksi pantulan ni? Kamu tak boleh kata paksi Y, paksi X sebab dia bukan bertindan dengan paksi Y, paksi X. So, kena tengok betul-betul. So, ini adalah paksi pantulan. So, macam mana kamu nak jelaskan pantulan untuk titik M ni? Paksi pantulan dia ada kat mana? Dah tahu dah paksi pantulan dia kan? Paksi pantulan dia selari dengan paksi Y. Tapi kita kena nyatakan koordinat. So, kamu sambung sampai bersilang pada paksi X. So, dekat sinilah kamu baca koordinat dia. Iaitu koordinat dia 3 sifar. Betul tak? 3 paksi, negatif 3. Negatif 3 sifar. So, ayat kamu kena tulis macam mana? Okey, titik M mengalami pantulan pada paksi paksi pantulan yang selari. Ayat kamu kena panjang sikit. Okey. Saya ulang balik nah. Titik M mengalami pantulan pada paksi pantulan yang selari dengan paksi Y. Dalam kurungan kamu letak negatif 3 sifar. So, baru lengkap jawapan kamu. Kan ada koordinat. Sebab dia tak bertindan betul-betul paksi Y. Itu cara dia. Sama juga dengan sekiranya titik tu duduk atas atau bawah. Contoh kat sini kamu tengok ni. Dekat A Raja A. Saya tambah sikit. Sebab latihan kamu ada macam tu. So, katalah ini titik P. Okey, mengalami pantulan. Okey, kata dekat sini. Sini titik P prime. Okey, so dekat mana paksi pantulan? Kenal pasti dulu paksi pantulan. So, kalau kamu kira, kamu sambung. Buat garis putus-putus, tak apa lah. Okey, ada apa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. So, buat mana kita bahagi 2? 1, 2, 3, 3 kotak. So, di sinilah paksi pantulan. Ni, paksi pantulan dekat sini. Ni paksi pantulan dia. So, paksi pantulan dia selari dengan paksi X. Okey. So, macam mana kamu nak buat huraian? Kamu kena cari koordinat. Paksi pantulan ni kamu kena cari koordinat. So, sambung sampai dia bersilang dengan paksi Y. Okey, sambung. Sambung P ke kiri. So, dia bersilang dengan paksi Y dekat sini. So, apa koordinat dia? Koordinat dia ialah sifar negatif 2. So, ayat kamu akan jadi macam mana? Okey. Titik P mengalami pantulan pada paksi pantulan yang selari dengan paksi apa pula? Yang selari dengan paksi X. Dalam kurungan kamu letak yang selari dengan paksi X. Lepas huruf X tu, kamu letak kurungan, kamu letaklah koordinat. Koordinat dia apa? Kena bacalah koordinat. Baca dekat titik paksi X dulu. Iaitu sifar paksi X tak ada nilai sebab dia selari dengan X. Dan nilai paksi Y ialah negatif 2. So, itu cara kamu nak buat huraian jika
paksi pantulan tu bukan betul-betul kena paksi Y ataupun paksi X. So dalam latihan sekejap lagi ada contoh soalan yang macam tu. Okey, kita dah habis untuk kelas hari ini. Okey, jadi pantulan ni masih ada sikit lagi nak. Saya tak habiskan untuk hari ni sebab kalau nak habiskan dia terlalu banyak untuk kamu faham. So kita stop dekat sini. So untuk hari ini kamu cuba buat latihan buku teks muka surat 222. Okey, jom cuba 11.3. So kamu buat nombor 1, 2 dan 3. Okey. Untuk yang kedua, menjana kecemerlangan, buku teks muka surat 238, kamu buat nombor 5 sahaja. Okey. So cuba buat, tak faham rujuk buku teks dan juga boleh rujuk balik video yang saya sediakan. Okay, selamat belajar dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.